والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du. Ya ibadallah. Hai sekalian sahabat-sahabat, ukhuwah muslimah yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah SAW rindui. Rindu merindui. Kita merindui baginda merindui kita. Dan kita meridai Allah, semoga Allah meridai kita. InsyaAllah ta'ala. Terus kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak pernah putus. Nikmat yang melimpah ruah, yang ditaburi, yang dihamparkan, yang dibentangkan, yang kita nikmati tanpa rasa terima kasih, seolah-olah benda tu dah sedia ada. Walhal, setiap pandangan kita, setiap hela nafas kita, setiap hidu bau kita, setiap sentuhan rasa kita, itu adalah nikmat dan rezeki yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita. Syukur sangat-sangat kepada Allah. Satu nikmat yang tak boleh kita nak nafikan, iaitu nikmat yang terlalu indah, yang terlalu besar Allah Ta'ala beri pada kita. Kita mengenal Islam, kita ada iman. Seterusnya dalam iman dan Islam itu kita suburkan dia dengan amal. Nak buat amal pun kena sihat. InsyaAllah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, kita sama-sama belanjakan satu masa yang Allah pinjamkan kepada kita dengan jumlah yang sama seluruh dunia.
24 jam. Semua dapat jumlah masa yang sama. Tak ada kata negara tu dapat lebih, orang Islam dapat lebih, orang tak Islam dapat kurang. Tak. Ha? Semua sama. Tapi kita nak infak. Kita nak belanjakan masa kita di jalan Allah. Seperti saya sebut kemarin, kita nak jadi Ibnu Sabil. Kita nak jadi Ibnu Sabil. Kita nak duduk di atas jalan Allah. Macam mana kita nak melayakkan kita duduk di atas jalan Allah? Yakni dengan cara kita menjadi penuntut ilmu. Bila kita menjadi seorang penuntut ilmu, maka kita adalah Ibnu Sabil. InsyaAllah Ta'ala, walau tak mampu mengangkat senjata, berperang fi sabilillah di medan pertempuran. Tetapi kita mampu mengangkat pen. Kita mampu mengangkat kitab. InsyaAllah kita mampu mengajak hawa nafsu kita untuk sama-sama bermuzakarah di dalam majlis-majlis ilmu. Dengan izin Allah Ta'ala pagi ini, kita akan kembali berhadis kursi daripada firman Allah yang maha indah ini, iaitu hadis yang ke-34. Kalau kitab saya, muka surat 93. Kitab perempuan mungkin lari dalam satu muka surat, dua muka surat saja. Jadi, hadis yang ke-34 ni, Allah Ta'ala masih lagi menceritakan tentang keadaan umat manusia, tentang khidmat kita kepada Allah, tentang umur kita. InsyaAllah kita akan baca terlebih dahulu. Seperti biasa, saya suka meraihkan untuk membaca matan daripada hadis kursi kerana setiap patah yang kita baca adalah kalam Allah. Apabila kita mengulang-ulangi kalam Allah, maka itu dianggap sebagai satu zikir. Satu zikir. Jadi, perempuan yang berada di rumah pun baca sama, ikut baca sama. Kalau kata tak boleh nak ikut baca pun, perhati tengok setiap kalimah pun dapat pahala. Sebab dia adalah hadis kursi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna Adam, ukhdumni fa inni uhibbu man khadamani wastakhdimu lahu ibadi fa innaka la tadri qadra ma asaitani fima madha min umrika wa la qadra ma ta'sini fima baqiya minhu fala tansa dhikri fa inni fa'alun lima urid wa'budni fa innaka 'abdun dhalilun wa ana rabbun jalil. لو أن إخوانك ومحبك من بني آدم وجدوا رائحة ذنوبك واطلعوا منك على ما أعلمه منها لما جالسوك ولا قاربوك فكيف وهي في كل يوم زائدة وعمرك في كل يوم في نقصان منذ ولدتك أمك. Ya ibn Adam, laisa man inkasara markabuhu wa ada ala lawhin min khashab wa ahatathu al-amwaju fil bahri bi'a'zama musibatan minka. Fakum min dhunubika ala yaqinin wa min amalika ala khatar. Ya ibn Adam, inni anzuru ilaika bil afiyah وأستر عليك ذنوبك وأنا غني عنك وأنت إلي بالمعاصي ما حاجتك إلي. يا ابن آدم تداري إلى متى تعمر الدنيا وهي فانية وتخرب الآخرة وهي بافية. يا ابن آدم تداري خلقي وتخافهم خوفا من مقتهم. يا ابن آدم لو أن أهل السماوات والأرض استغفروا لك لكان ينبغي لك أن تبكى على ذنوبك لأنك لا تدري على أي حال تلقاني. يا موسى بن عمران اسمع ما أقول والحق أقول إنه لا يؤمن بي عبد من عبادي حتى يأمن الناس من شره
وظلمه وكيده ونميمته وبغيه وحسده. يا موسى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Sadaqallahul Azim. Satu hadis yang agak panjang, hadis-hadis terakhir yang bakal kita baca tak lama lagi. Itu kita akan menemui beberapa hadis yang panjang, perbicaraan, perkataan yang Allah Ta'ala maksudkan terus ditujukan kepada kita, umat manusia, dengan satu gelaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita, ya benar Adam. Wahai anak cucu Adam. Semua kita tu yang kata kita ni semua bersaudara. Kita semua datang daripada satu keturunan. Satu tulang sulbi iaitu Sayyidina Adam alaihi salam. Lahirnya kita daripada sana. Maka oleh itulah dalam agama Islam ataupun mana-mana agama cukup-cukup melarang untuk kita sakit menyakiti di antara satu sama lain. Kerana sebenarnya kita adalah satu keturunan. Kita satu keturunan. Macam adik-beradik lah. Selalu kalau kata adik-beradik bergaduh, mak kita pesan tak usahlah berkelih adik-beradik. Janganlah duduk bergaduh, lebih kurang lah adik-beradik. Okey. Begitulah keadaan kita ini. Kita datang dari satu bapa. Abul Bashar. Abul Bashar ni bapa sekalian manusia. Ialah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau terlebih terkurang tu maafkanlah. Bermaafkanlah kerana sesungguhnya dendam yang paling terindah untuk kita lupakan adalah kemaafan. Berilah kemaafan selagi mampu. Rawat-rawatlah hati yang terluka, yang dirobek-robek oleh syaitan. Rawatlah ia dengan zikrullah dan mengingati kebaikan demi kebaikan. Baik. Di dalam hadis ini Allah Ta'ala seru lagi nama kita. Wahai sekalian manusia. Ya benar Adam. Wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam ni bukan binatang. Setiap kali saya ulang. Anak cucu Adam bukan binatang. Hanya manusia semata-mata. Seperti Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala jadikan manusia ini berpasang-pasang. Ada lelaki, ada perempuan. Dan satu lagi ada khunsa. Yang jarang-jarang terdapat. Jadi itulah manusia. Tak ada yang manusia yang main-main. Tak ada kemaluan. Lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Sampai tak tahu nak kata apa. Tak ada. Kalau khunsa Allah Ta'ala letak dua kemaluan padanya. Okey. Kata Allah. Berkhidmat untukku. Kerana aku menyukai orang yang berkhidmat untukku. Dan akan ku khidmatkan kepadanya hamba-hambaku. Dia. Allah Ta'ala kata, wahai manusia. Wahai anak cucu Adam. Khidmatlah untuk aku. Khidmat ni Allah Ta'ala suruh kerja ke? Adakah Allah Ta'ala itu memerlukan orang suruh berkhidmat dengan dekat dia? Dia perlukan layanan seperti mana layanan manusia. Seorang raja yang memerlukan khidmat daripada pembantu dia, daripada dayang-dayangnya. Dia nak pergi ke mana, kena ada driver, kena ada escort dia, kena ada penyediaan makan minum. Adakah Allah sedemikian? Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama. Apakah yang dimaksudkan khidmat kepada Allah di sini? Apa juga benda yang baik yang kita duk buat sehari-harian, itulah khidmat pada Allah. Nampak pada mata kasar, kita khidmat pada orang. Tapi sebenarnya itu khidmat kepada Allah. Kenapa kita membantu orang yang dalam kesusahan? Dia tak ada hubungan saudara pun dengan kita. Kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Kalau kita tak tolong dia pun, dia tak kata apa. Tapi kenapa hati kita terpanggil? Kerana Allah campakkan rasa belas ihsan dalam diri kita. Kita ni, walhal, duit yang ada kepada kita itu, harta yang ada pada kita itu adalah kita rasa milik kita lah, dah ada dalam bank kita. Ada dalam bank kita. Dalam simpanan kita, kita rasa yang tu milik kita lah. Apa hubungan kita untuk memberi kepada dia yang kita tak kenal? Entah duduk di negara-negara mana pun kita tak kenal. Tapi kenapa kita bagi? Itulah khidmat. Itulah khidmat yang mampu kita buat
Untuk siapa? Untuk Allah. Ha? Kami bagi bukan kerana kami minta balasan. Kami hanya berkehendakkan kepada reda Allah Ta'ala. Itulah semata-mata. Walhal kalau kita tak bagi, siapa pun tak marah. Sebab yang tu hak kita. Ikut suka kita nak bagi ke tidak. Tapi kita bagi. Sebab rasa tanggungjawab seorang hamba kepada hamba yang lain demi menuntut reda Allah. Berkhidmat kadang pi hantar lah. Bawa benda. Macam kita tengok lah. Ustaz Abid Liunus susah payah. Berbulan dia pi tinggalkan anak isteri, tinggalkan keluarga dia. Bukan kata mudah nak menempah bahaya. Kita tak mampu. Kita pakat kirim seorang sikit dengan kemampuan kita. Dengan kelayakan yang mampu kita kirim. Lepas tu kita dengar bila dia balik. Ada fitnah, ada tumahan yang dia terima. Kita turut sama rasa sedih. Dengan apa yang diterima. Sebenarnya itu pahala Allah sedang bagi pada dia. Pahala sebab di dalam perjuangan menegakkan agama Allah, di dalam perjuangan berkhidmat kepada Allah ini bukanlah semata-mata kita menerima pujian, tetapi kita juga akan menerima kejian. Anggapan manusia kita tak boleh nak betulkan. Setiap orang tak sama. Anggapan dia, zon dia, sangkaan dia takkan sama. Macam-macam. Kau ni fikir lagu ni. Oh ni fikir lagu ni. Kita tak usah fikir apa yang orang fikir. Kita cari apa yang Allah Ta'ala pandang. Itu khidmat kita. Sekadar ini yang aku mampu berkhidmat. Mungkin kita tak boleh nak berkhidmat jauh-jauh. Hanya khidmat kita di dalam rumah sahaja. Walaupun kita masak nasi sekepoi. Sekepoi tahun dulu satu cawan. Satu sukatan. Itu khidmat. Khidmat kita kerana apa? Kerana Allah. Ni kalau aku tak masuk ni satu rumah berlapar. Tak. Lah ni bukan nak gaduh apa dah. Dia pegang telefon. Fuk panda main tak sampai depan tangga. Kan? Tapi pasal apa kita buat juga? Khidmat. Khidmat aku kerana Allah. Sebab apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita berkhidmat ni untuk dia? Maksud untuk dia ni kerana dia. Kita tak harap apa-apa balasan. Kita tak harap orang yang main jauh-jauh tu main balas kat kita. Kita tak harap. Contoh lagi kita berpuasa. Kita berlapar dahaga. Adalah untuk siapa? Untuk Allah. Semata-mata. Bukannya kita mengharap pada mana-mana balasan manusia. Sekadar manusia nak puji, habis puji, habis. Pujian manusia bukan mengenyangkan pun. Tapi sesuatu daripada janji Allah. Barang siapa yang rajin berlapar kerana aku, maka akan kuhilangkan dahaga dia di mahsyar nanti. Dan dia di antara orang yang awal-awal akan bertemu dengan zatku. InsyaAllah itu kita harap apa? Tak harap apa-apa di dunia. Melainkan khidmat itu adalah untuk Allah. Bersusah payah, berpeluh-peluh, bersakit kan. Bangun tengah malam, sembahyang sujud lama, sakit, dahi-dahi sakit, kepala-kepala, tunduk mangkit, tunduk mangkit, tunduk mangkit. Khidmat itu untuk siapa? Khidmat itu untuk Allah. Okey, kalau kita tolong orang. Satu hari, Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mana dia diajak oleh seorang sahabat mengajak Sayyidina Umar Al-Khattab untuk pergi tengok satu keluarga yang sedang kelaparan. Lepas tu dia pergi. Dan waktu tu dia tengah nak sembahyang sunat duha. Dia tengah nak sembahyang sunat duha. Main seorang kawan kata, ya Amirul Mukminin, kita sebenarnya ada satu keluarga yang kita terlepas pandang kebajikan mereka selepas kematian suami dia. Jadi, dia ni betul-betul nak sembahyang duha. Duha tu kita dengan Allah. Sunat itu kita dengan Allah. Lalu dia tinggal. Waktu duha dia ni, dia tinggal. Dia utamakan khidmat kepada manusia tu. Kalaulah kita jadi Amirul Mukminin, salah nak sembahyang duha. Kita akan kata macam tu. Salah nak sembahyang duha. Saya kita pergi. Okay. Tapi Amirul Mukminin ni dia tinggal duha dia. Dia pergi raikan seorang fakir miskin yang kelaparan. Dalam perjalanan tu, kesan-kesan uduk pada wajah dia yang basah masih terlihat.
Maka bertanyalah seorang sahabat ni, Amirul Mukminin tadi tengah buat apa? Dia kata dia nak bersolat. Belum bersolat, dia kata dia boleh tunggu. Tak apa, pergi solat. Tak apa, dia kata. Sebenarnya dia kata, apabila kita memenuhi satu hajat orang adalah lebih baik daripada kita buat 70 benda sunat untuk diri kita. Kita penuhi satu hajat orang, maka pahalanya lebih baik daripada kita memenuhi hajat kita 70. Maksud dia 70 kali ganda pahala. Lebih baik apabila kita memenuhi hajat orang. Nah, tu yang waktu pi dia kata kepada sahabat yang ajak dia pergi tu, bawa siap-siap lah bang. Dia tak mahu jadi macam satu keluarga yang dia pergi jumpa dok rubih batu, dia kena balik mai ambil. Dia rasa macam buang masa bila dia patah balik nak ambil gandum, nak pergi, nak sana. Dia kata kita bawa siap-siap lah barang. Itu khidmat. Khidmat untuk siapa? Khidmat untuk Allah. Nah, orang tak puji, tak sebut, tak mengapa. Nah, janji aku puas kerana aku lakukan khidmat ini adalah untuk Allah. Sebab kata Allah, dia kata, dan akan ku khidmatkan kepadanya hamba-hambaku. Kita bila kita berkhidmat kepada orang, kita jangan harap orang tu akan balas khidmat kita. Kita berbudi kepada orang, kita jangan harap orang tu yang akan balas budi kita. Allah Ta'ala akan hantar orang lain mai. No? Orang lain mai. Orang yang kita tak kenal. Entah siapa-siapa. Nah, kita tengah bawa kenderaan. Mai tengah jalan. Tayar pancit. Kita orang perempuan. Kalau tayar pancit tengah jalan ni memanglah. Kalau bagi saya lah agak kurang berkemampuan lah. No? Nak buka tayar. Nak ambil tayar. Nak pasang balik. Silap-silap. Pasang sat lagi, skru pun tak kerti. Nak buka pun tak kerti. Apa tak nak bubuh lah. Dan orang kata bagi kereta tu aku tekan. Yang tahu minyak habis, aku isi. Lain daripada tu, tak kerti dah nak buat. Tapi kalau berlaku lah, katalah berlaku. Pancit tayar di tengah jalan. Kita ni duduk melengung tepi jalan. Nak buat macam mana? Lagu tikus tengok besi tu lah. Nak gigit tak boleh. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar mentah siapa-siapa. Kita tak kenal dia. Dia tak kenal kita. Bersusah payah dia buat. Dia tukar tayar kereta kita. Tangan dia penuh hitam. Muka dia penuh comot. Dia tidur di atas jalan tar tu untuk nak pasang tayar kita bagi elok-elok. Kita kenal tak dia? Kita tak kenal dia. Dia tak kenal kita. Ada apa-apa hubungan? Tak ada apa-apa hubungan. Daripada mana dia datang? Ini janji Allah. Hampa khidmat untuk aku. Aku akan hantar hamba-hamba aku berkhidmat untuk hampa. Ada orang yang parti tengok saja jalan. Tak tahu. Kena orang tu kita kenal. Kita harap-harap dia berhenti. Dia tolong kita. Dia pun buat tak tahu saja. Dia pilih ni ada kerja. Tapi kata Allah hantar yang kita tak kenal. Kadang-kadang yang lebih terharu. Khidmat ni Allah Ta'ala hantar. Orang tu bukan Islam pun. Dia main tolong kita. Saya pernah naik motor punya naik. Sampai lupa diri. Tak tahu minyak kerin. Tuntun. Tak boleh. Nak cari stesen minyak 7. Main seorang hamba Allah. Hamba Allah. Main tanya pasal apa. Abang kata minyak. Tak ada. Tak apa. Dia pergi beli. Dia tak mau duit pula tu. Dia pakai duit poket dia. Dia pergi beli. Dia main hantar. Apa hubungan kita dengan dia? Kita tak ada apa-apa hubungan dengan dia. Dia tak kenal kita. Kita tak kenal dia. Dia boleh belanja. Dah lah dia susah payah pergi beli minyak patah balik. Dia bawa keluar duit dia lagi. Ini yang dikatakan. Hampa berkhidmatlah untuk aku. Aku akan lantik. Aku akan suruh di kalangan hamba aku. Hamba Allah ramai. Semua hamba Allah. Semua hamba Allah. Dia gerak saja hati. Walaupun orang bukan Islam, hampir. Dia sampai dia kepada kita. Kita jangan harap. Tu aku punya tolong dia. Dia tengok aku buat tak tahu. Kita jangan harap kepada tu. Tapi harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud Allah. Ini maksud Allah. Supaya kita hamba khidmat untuk aku. Tak usah suruh orang puji. Tak usah suruh orang sebut. Tak sebut pun tak apa. Tak ingat pun tak apa dekat aku. Tak kenal aku siapa pun tak apa. Janji Allah tahu siapa aku. Kita tahu bila Allah Ta'ala menghargai kita. Bila Allah Ta'ala menerima khidmat kita. Maka jangan susah hati. Ada saja hamba-hamba yang datang membantu. Jangan bersusah hati. Tapi kita ni kadang-kadang bimbang. Kadang-kadang kita bimbang. Bekalan dah
tak cukup, ni nak jadi lagu mana ni. Makanan dah nak habis. Kerja tak ada, tak boleh nak kerja. Kena nak berniaga tu kan sekarang musim PKP. Hak yang mana bergantung hidup berniaga pasar malam. Berapa lama dah pasar malam tak boleh buka. Nah, mereka tak boleh berniaga. Hidup macam tu juga. Allah Ta'ala hantar mai hamba dia daripada seluruh pelusuk rantau. Hak yang tak kenal tu hantar mai. Ada yang sampai kata tak usah bagi dah makanan. Kami tak mau banyak sangat. Tak mau sebab terlampau banyak. Kami mau duit senang kami nak beli apa-apa. Sampai kepada tahap tu punya mewah. Alhamdulillah. Khidmat daripada hamba-hamba Allah hebat. Kaya. Allah ni kaya sesungguhnya. Kata Allah lagi, sesungguhnya engkau tidak tahu sejauh mana engkau telah berbuat maksiat kepadaku pada masa yang lalu, begitu juga pada masa yang akan datang. Oleh itu janganlah melupakan aku kerana aku membuat apa yang aku kehendaki. Sembahlah aku kerana engkau adalah seorang hamba yang hina. Dan Tuhan yang maha mulia adalah aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi kepada kita. Yang mana kata Allah, hang ni buat maksiat banyak dah. Maksiat ni kalau disebut maksiat ni apa dia? Dosa. Daripada perkataan asim. Dosa dah. Maksiat. Kita buat dosa ni terlalu banyak pada masa yang lalu, pada masa yang akan datang dan pada masa sekarang. Yang kita sedar dan yang tidak kita sedari. Itu maksiat yang telah kita buat. Pada masa yang lalu, kita duduk, kita hitung, kita muhasabah, kita fikir, kita kira, kita punya maksiat terlalu banyak. Lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kembali. Anab, maksud dia taubatlah. Kembali dengan sebenar-benar kembali. Taubat dengan taubatan nasuha. Memohon keampunan kepada Allah dengan sebenar-benar keampunan dan berazam untuk tidak mengulangi kesalahan ataupun dosa yang telah pun kita lakukan. Kita kata, itu kita dengan Allah, dengan manusia, maka kita jumpa dia dan tak perlu cerita apa jenis maksiat yang kita buat dekat dia. Apa jenis maksiat? Maksud seperti contoh kita pernah mencerca dia, memaki dia, di belakang dia, mengumpat keji dia. Tak payah cerita. Tak payah cerita dekat dia. Dibimbangi, dia tidak akan memaafkan kesalahan yang kita kata dekat dia. Sampai macam tu, hang kata dekat aku ni. Tengah-tengah dia nak maaf, dia nanti tak mau maafkan. Itu dosa yang terdahulu. Sebab tu kita ni, sebelum berpisah, sallu ala Nabi, selesaikan. Selesaikan hari ini agar kita tak berhutang di sana nanti. Hutang di sana amat berat sangat untuk kita langsaikan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh seluruh makhluk dunia. Yang mana hari itu semua orang nak tengok. Maka kita selesaikan. Itu dosa yang telah lalu. Yang akan datang. Yang tak buat lagi ni. Yang bakal kita buat. Sebab kita ni manusia selalu buat dosa. Kata Allah, hampa tak tahu. Yang telah lalu pun hang tak sedar. Yang duk main ni pun hang tak sedar. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia kata, jangan lupa dekat aku. Satu saja. Jangan lupa pada aku. Hang buat, hang sedar, hang tak sedar. Tapi hang jangan lupa. Kita ni, bila kita tak lupa pada Allah, kita tak berani buat jahat. Kalau hati dia teringat kepada Allah, kita tak berani nak buat jahat. Bahkan, kalau kata kita duduk sajalah nak bagi terkalik sikit. Semayang terlewat sikit. Tak bolehlah. Allah ada di hati, dia panggil. Kalau telefon berbunyi, kenapa kita tergesa-gesa pergi jawab? Walaupun panggilan tu tak penting. Tapi kalau Allah Ta'ala panggil, kenapa kita masih bersantai? Bunyi ringtone Allah Ta'ala adalah melalui corong-corong mikrofon di masjid tu. Dia panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita tidak bergegas seperti mana kita bergegas menjawab panggilan telefon? Kenapa kita tak bergegas membaca Al-Quran seperti mana kita bergegas? Hari ni sehari tak buka handphone ni.
WhatsApp dah beratus-ratus dah ni. Rasa macam begitu penting. Hal-hal biasa sahaja. Nah, tetapi bila tak buka Al-Quran untuk seminggu dua, tak ada rasa apa. Sebab dalam hati tidak ada Allah. Tapi kalau dalam hati ada Allah, kita nanti fikir, mulakan pagi dengan tengok kalam Allah. Jangan tengok telefon lagi. Kalau nak buka telefon pun boleh. Tapi tengok benda-benda yang baik dahulu. Sekurang-kurangnya tengoklah perkataan Assalamualaikum. Dah dapat pahala. Ibadah mata. Nah, tengok tazkirah-tazkirah ringkas. Yang sahabat-sahabat kita hantar. Masa tu kita pun bolehlah share. Ibadah jari, ibadah mata, ibadah hati yang boleh kita lakukan sebelum kita mulakan dengan perkara-perkara yang lain. Itu yang kata, letaklah Allah di hati. Nescaya dosa-dosamu yang telah lalu bakal kamu ketahui. Ingat balik. Dosa-dosa yang akan datang, kita stop berhati-hati. Kita nak buat. Sebab Allah sentiasa ada di hati. Dia kata, apa jangan lupa dekat aku. Hampa ingat aku, dia kata. Sebab dia kata, aku ni boleh buat apa yang aku mau. Aku boleh melakukan apa yang aku kehendaki. Hampa ni hamba. Engkau adalah seorang hamba yang hina dan aku adalah Tuhan yang mulia. Ikut suka aku nak buat apa-apa. Kita ni sebab kita tahu Allah Ta'ala itu berkehendak atas segala kehendak. Maka kita mintalah pada dia. Terus tetapkanlah aku di atas jalan yang lurus. Terus tetapkan aku di atas jalan yang lurus. Sempurnakanlah urusan-urusan kebaikan. Sebab itu apabila ditanya kepada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ali karamallahu wajhah, sahabat, sepupu dan juga menantu baginda, apakah kalam yang terbaik untuk dimulakan seawal pagi? Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mulakanlah kalam pagi kamu dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya Allah, antas salam, engkaulah Tuhan yang maha sejahtera. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkaulah dikembalikan segala kesejahteraan, keselamatan, keamanan. Wa ya'udus salam, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita kesejahteraan. Minta lagi, masukkanlah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Fahina Rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keadaan yang sejahtera. Salam tu sejahtera lah. Selamat, sentosa, aman. Sebab tu kata Sayyidina Ali, mulakan. Kemudian tanya pada sahabat-sahabat Sayyidina Ali, nak baca waktu bila ni? Nak baca waktu bila? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku menerima wasiat daripada baginda SAW untuk membacanya pada waktu pagi dan juga petang selepas selesai mengerjakan solat fardu. Solat fardu subuh dan juga solat fardu maghrib. Jadi kita duk baca ketika mana wirid kan. Kita baca wirid. Selepas istighfar, kita baca la ilaha illallah tu. Habis la ilaha illallah, Allahumma antas salam. Itu bertepatan dengan yang Nabi pesan dan yang diwasiatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah kepada para sahabat. Sahabat tinggal kepada tabi'in, tabi'in tinggal kepada tabi'in. Kemudian ulama sebarkan kepada kita. Jadi kita jadikan dia mohon kepada Allah. Bila orang yang sejahtera, bila orang yang selamat ni, dia nescaya dia takkan melakukan dosa. Lebih berhati-hati. Takut lah benda yang kita takut. Sebab daripada Allah akan datang kesejahteraan itu. Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa yang dia suka. Minta bagi selamat. Minta kita bagi selamat. Selamat ini bukan sekadar di dunia. Bahkan selamat ini adalah di akhirat. Kerana itu adalah kehidupan yang lebih kekal abadi. Kata Allah, hampa ni hina. Hampa ni hina sangat. Allah boleh kata kepada kita. Selalu saya sebut. Biarlah apa Allah nak kata kepada kita. Sekalipun Allah sebut celaka. Biarlah Allah kata kepada kita. Kalau kita celaka, ubahlah jadi orang yang terpuji. Kerana Allah juga di samping mencerca
hamba-hambanya, Allah Ta'ala selalu memuji hamba-hambanya. Nah, kita ni bila dah kena marah, baru reti sikit. Lagi tak marah, makin melampau. Bila dah kena marah, sekali-sekala kena marah. Patutlah kena marah, no? Kalau tak marah, tak boleh. Nah, melampau. Bila dah kena marah tu, dia teringat balik lah. Sebab tu kata Allah Ta'ala kata, hampa ni hina. Aku ni mulia. Benar, benar. Tapi kalau sama-sama kita, dia duk main marah kat kita. Tentu hala sama-sama kita lah. Kita marah balik kat dia, nah. Dah lah kata aku hina, mulia, nah. Okey. Seandainya saudara-saudara dan orang-orang yang mencintaimu dapat merasai bau dosa-dosamu, mereka dapat melihatnya sebagaimana yang aku ketahui, nescaya mereka tidak akan mahu duduk atau dekat dengan engkau. Kalaulah kawan-kawan kita, adik-beradik kita, atau ahli keluarga kita ni, boleh yang mana yang kita sayang, yang dia sayang kita, kita sayang dia. Dapat merasai, dapat menghidu bau dosa kita, macam mana yang Allah Ta'ala boleh tengok ni. Katalah kita buat satu dosa bau busuk. Macam kita berak dan selak. Berak ke? Berak. Katalah setiap kali kita mengumpat orang, dia keluar bau busuk macam tu. Orang tak duduk dekat kita. Tapi Allah tu maha pengasih. Dia tutup aib kita. Dia tutup aib kita. Walaupun kita tengah buat jahat, tengah buat maksiat, dia tutup lagi. Dia tak bagi bau seperti bau bangkai. Kalaulah betul lah setiap kali kita buat dosa bau seperti bangkai, siapa pun tak mahu duduk dekat kita. Orang kan, orang lebih selesa duduk dekat orang wangi-wangi. Yang harum-harum sahaja. Tapi kalau berbau, kata Allah, macam mana aku punya tahu? Nah, hang ni berlakon saja. Depan orang mulut manis bukan main, ya. Pijak ti ayam tak pecah. Pijak ti ayam tak pecah. Satu istilah bahasa dulu kala dah. Macam mana pijak ti ayam tak pecah? Istilah lembutnya. Cakap lemah lonlat. Lembut, gigi dari lidah. Atau banyaklah istilah. Tanam tebu tepi mulut kan. Tapi racun di dalam. Istilah orang Melayu ni cantik-cantik lah. Peribahasa cukup indah. Saya tahu ramai cikgu-cikgu bahasa-bahasa Melayu ni mereka lagi pandai lah dalam berperibahasa. Dan kata Allah, kalau macam tu siapa pun tak makan dengan hang. Pasal apa? Saya tak bolehlah duduk dekat dia busuk. Busuk apa? Busuk dosa. Busuk dosa. Tapi Allah Ta'ala tak buat dekat kita macam tu. Kerana Allah kasih pada kita. Allah sayang pada kita. Kalaulah dia buat macam tu, dia kata, betapa tidak saban hari dosa-dosa itu terus bertambah, sedangkan umurmu saban hari semakin berkurang sejak engkau dilahirkan daripada perut ibu. Dosa saja makin bertambah, makin tambah, duk top up dosa saja. Umur makin kurang. Bertambah 1 tahun, sebenarnya kurang. Bertambah setahun, berkurang setahun. Hayat kita ni, kata cendekiawan, kata ahli bahasa, hidup kita ini adalah umpama sebatang pensil. Sebatang pensil. Semakin kita asah, semakin pendek. Semakin kita guna, semakin pendek. Itulah kita. Semakin kita hidup, kita ni sambut hari jadi. No? Seronok, dapat hadiah, bahagia, dapat kek 5-6 tingkat. Tapi sebenarnya kita sedang meraihkan kurangnya setahun lagi hayat kita. Kita sedang meraihkan hari makin dekat nak mati. Allah Ta'ala dah program dah kita. Umur orang takat ni. Tambah ni bermakna dah berkurang dah hayat aku. Orang semua pakat berdoa untuk kita panjang umur. Panjang umur. Tak panjang dah. Semakin pendek. Dah semakin sikit. Entah tak tahu tinggal panjang ni ke. Atau mungkin dah rapat ke. Atau mungkin panjang lagi ke. Itu adalah urusan Allah Ta'ala. Dan kita tahu khidmat pensel itu. Kalau pensel itu ditulis atas tulisan kebaikan semua. Maka yang kekal adalah tulisan kebaikan. Tapi kalau pensel itu digunakan, ditulis untuk menulis tentang jahat, tentang fitnah, tentang aib orang, maka tulisan itulah yang akan kekal.
apa yang ditulis. Sementara hayat pensel itu semakin habis diasah. Itu ibarat kita. Nah, umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, saban hari adalah semakin kurang. Makin pendek, makin pendek, makin pendek. Khidmat kita yang akan kekal. Kalaulah khidmat kita itu khidmat kebaikan, maka itulah yang akan kekal. Itu yang akan tulis. Orang tak tengok dia tu dekat nak mati pun tak apa. Nak. Dia buat baik banyak. Dia pulun buat kebaikan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Orang buat dia nak buat. Orang buat dia nak. Berebut-rebut. Kadang dah penuh dah. Mainlah kita share seorang sikit. Aku nak buat juga. Ha. Sebab apa? Sebab dia nak ambil juga kebajikan. Sebab umur kita dah berjalan. Nah. Selagi hari kita berjalan, maka selagi itu umur kita berjalan. Bila mana kita ni dilahirkan ke muka bumi, itulah adalah hari permulaan umur kita semakin kurang sehari. Masuk setahun, umur kuranglah setahun. Masuk lagi tahun depan, umur kita kurang. Itulah kita. Nah. Bukan kata semakin hari semakin panjang umur, semakin hari semakin pendek umur kita. Maka dengan sebab itu duduklah, kata Allah. Hitunglah dosa-dosamu. Fikirkanlah, hisapkanlah diri kamu sendiri sebelum aku hisapkan kamu. Nah, sebelum siapa-siapa cerita kepada Allah nanti, lebih baiklah kita cerita pada Allah. Nah, agar kita tidak diaibkan di hadapan khalayak ramai di sana nanti. Kata Allah lagi, wahai manusia, sebenarnya keadaanmu jauh lebih gawat berbanding dengan orang yang pecah sampannya di lautan. Kemudian terpaksa pulang menaiki perahu kayu yang kecil. Sedangkan di kiri kanannya ombak-ombak besar bergulung-gulung. Oleh itu, akuilah kesalahan dan dosa-dosamu dan tinjaulah kembali pengamalanmu. Cantik. Bahasa Allah ini indah sungguh. Sesungguhnya bahasa Allah tu cantik. Kata Allah Ta'ala, nah, hampa ni tak ubah seperti mana musafir yang bawa barang muatan di dalam satu sampan yang penuh dengan bahan muatan dia. Sampai di tengah lautan, sampan tu pecah. Dipukul badai. Bila pecah, apa yang berlaku kepada muatan dia yang penuh? Berterabuk. Kemudian, dia hanya terpaksa mencari serpihan-serpihan kayu yang kecil untuk dia berpaut. Kalau dah macam tu, apa yang dia tak boleh bawa? Sedangkan ombak tinggi-tinggi mai ada di kiri kanan. Ini bahasa indah Allah. Nah, kita nak ambil faham. Kalau dia pun bertaut di atas satu pecahan-pecahan sampan tu saja. Ataupun perahu kayu yang kecil, maksud dia sampan yang pecah tu lah. Dia pun bertaut di situ. Dia bolehkah nak bawa barang lain? Dia tak boleh. Melainkan dia hanya boleh memandang barang muatan yang dia bawa penuh tadi tu. Sementara di kiri dan kanan dia ada badai yang lebih besar yang datang menghempap. Perumpamaan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita datang ke muka bumi ini dalam keadaan kosong. Kemudian kita menjalani kehidupan kita dengan kita bawa amalan. Amalan ada dua. Amalan baik dan amalan buruk. Syarat dah ni. Syarat. Saya letakkan diri saya sebagai seorang hamba Allah yang syarat. Syarat dengan dosa, pahala tak banyak mana. Kemudian datang badai. Apa badai ni? Ujian. Perumpamaan yang Allah Ta'ala letak di sini, ombak-ombak besar di kiri kanan tu apa dia? Ujian. Ujian yang Allah Ta'ala datang. Kita ni dah syarat dah. Dan kalau kata perahu kita tu tak kuat, sampan kita tu tak kuat, pecah. Pecah tu akan berterabunglah segala amalan. Allah bagi ujian pada kita saat-saat kita rasa senang. Aku ni senang dah ni. Kerja tak payah dah. Duduk goyang kaki, makan minum. Nak berjalan pergi mana, habaq je. Semua orang bawa. Nak naik kereta apa, semua orang bagi. Duit habaq saya kata tak ada, semua pakai bagi. Rasa macam senang sangat dah. Padahal ni sampan syarat ni. Syarat. Mai sedikit ujian daripada Allah.
Dah rasa senang dah tiba-tiba jatuh susah awak lah jadi macam ni. Itu amalan yang kita bawa. Pecah berderai. Habis bila dah kita jadi susah, kita akan kenang balik. Orang tu macam ni, orang ni, kawan ni punya kerana lah aku jadi macam ni. Tidak, aku dah senang dah, tak payah dah buat apa. Ni aku kena mula balik. Habis. Ujian Allah itu ibarat badai yang datang daripada sekitarmu. Sementara kita hanya ada papan sekeping untuk terus berenang dalam lautan badai. Adakah kita bersedia? Kita kena selalu bersedia. Sebab kita tahu Allah Ta'ala sebut pada kita, aku jadikan manusia itu dalam susah payah. Kadang kita mungkin senang daripada makan minum kita, tempat tinggal kita ada, walaupun hanya rumah kontrak. Rumah tak berapa nak siap. Namun terlindung daripada hujan dan panas. Nah, daripada binatang-binatang berbisa masuk. Jadilah ada bumbung, ada lantai, ada dinding. Alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat. Kita rasa dah kita senang sangat-sangat. Tiba-tiba berlaku sedikit sahaja. Berlaku sedikit ujian. Mai sorat. Rumah kamu terpaksa diruntuhkan kerana kamu telah mendirikan premis perumahan kamu di atas tanah kerajaan. Atau tanah sekian-sekian orang tu dah jual. Itu ujian. Kita ni lawanlah mempertahankan demi mempertahankan. Kalau tak ada rezeki, Allah Ta'ala tak bagi juga. Kata Allah, bukan hang punya. Aku punya. Aku punya suka aku nak buat bagi. Nak bagi ke, tak mau bagi ke, itu aku punya suka. Dan hang dipersilakan keluar. Kita nak cari tang mana aku nak keluar. Kata Allah, selagi kamu ada, selagi kamu hidup di atas muka bumi ini, selagi kamu ada aku. Biarlah kita dalam dunia ni, kita tak ada siapa-siapa pun. Kita tak ada harta. Kita tak ada saudara mara. Kita tak ada apa-apa, hanya tinggal kita. Tapi kita ada Allah kayanya. Kita hilang orang yang kita sayang. Kita hilang rumah tangga kita. Kita hilang harta benda kita. Kita hilang duit simpanan kita. Kita hilang semua. Tapi selagi kita tak hilang Allah di hati, maka kita kaya. Kita tetap kaya. Mailah badai. Macam mana pun menimpa, kita tetap ada Allah. Aku kaya. Selagi ada Allah di hati. Jangan bimbang. Dia jaga kita. Kita jaga dia. Dia jaga kita. Susah apa nak? Inna waliyallah alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindung aku ialah yang menurunkan kitab Al-Quran. Macam mana dia jaga Al-Quran daripada segala campur tangan perkara-perkara yang boleh mendatangkan noda dalam Al-Quran, perkara-perkara yang tidak disebut dalam Al-Quran, selagi itulah dia akan jaga kita. Selagi mana kita mengharap kepada dia. Cukuplah. Cukuplah penjaga aku itu adalah Allah. Maka jangan bimbang, kata Allah. Jangan bimbang. Ni yang Allah Ta'ala maksudkan di sini. Dia kata, oleh itu akuilah kesalahan dan dosa-dosamu, tinjaulah kembali amalanmu. Dia suruh kita sama-sama, terutama diri saya sendiri, untuk kita hisap amalan kita sebelum kita dihisap di sana nanti. Berarti tengok apa yang aku buat. Khusyuk ke tak khusyuk? Betul ke tak betul? Boleh ke pakai atau tak boleh pakai ke? Atau mungkin aku ada riak ketika aku melafazkan perkataan ini. Atau mungkin terdetik perasaan aku nak tunjuk dekat orang ketika mana aku lakukan perkara ni. Atau mungkin terbit perasaan takabur dalam diri aku ketika aku buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu yang dikatakan hisaplah amalanmu. Perhati tengok, tinjau-tinjau, telek-telek lah. Intai-intai lah. Andai dalam amalan kita itu ada terselit sifat-sifat yang dicela. Sifat-sifat mazmumah. Kata Allah lagi, wahai manusia, sesungguhnya aku memandang kepadamu dengan kesihatan. Apa maksud dengan kesihatan ni? Aku tengok apa ni semua baik. Aku tengok apa ni semua baik. Aku menutupi dosa-dosamu dan aku tidak berkendak kepadamu. Sedangkan engkau sebaliknya memandang kepadaku.
engkau masih melakukan berbagai-bagai maksiat walaupun engkau memerlukan aku. Kata Allah. Nah, aku tengok hampa elok, bagus semua. Nah, walaupun hampa buat dosa, aku tutup dosa hampa. Nah, sebab dia kata, aku memang tak kendak kepada hampa. Aku tak mau pun dekat hampa. Hampa ni aku punya. Nah, kita ni berbeza pula kita. Kita ni memang berkehendak kepada Allah. Tetapi kita pandang ringan atas suruhan Allah. Baik, apa maksud Allah di sini? Aib diri kita. Sebaiknya aib diri kita ini janganlah kita ceritakan kepada orang. Aku semalam minum arak berdosa. Tu aib diri sendiri. Aib diri sendiri pun Allah Ta'ala tak bagi cerita. Apatah lagi aib orang lain. Allah kata aku dah tutup dah. Han jangan cerita dah. Jangan cerita dah kepada mana-mana manusia tentang aib diri kamu kerana sesungguhnya aku tak mau. Anda buka cerita. Sebaliknya, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Dan kata Hasan Basri, ketika mana seorang lelaki datang bertemu beliau. Dia mai jumpa dengan Hasan Basri. Hasan Basri dia wali Allah, dia wali Allah. Dia tanya kepada Hasan Basri, adakah aku ini layak ke syurga? Wali ni bertanya. Hasan Basri kata, siapa tak duduk tanya layak ke syurga? Dia kata, aku ni ada seorang ayah. Yang mana ayah aku ni setelah sakit tua. Berak kencing dia aku yang uruskan. Aku basuh berak dia. Aku basuh kencing dia. Aku uruskan makan minum dia. Dan ketika ini dia hanya menanti saat nak mati. Maksud orang tua, tunggu nak mati lah. Dan aku korbankan hidup aku dengan tidak berkahwin kerana aku bimbang kalau aku berkahwin, urusan aku dengan bapa aku menyebabkan jadi terbelah dua lah. Nak jaga keluarga dia ke dia nak jaga ayah dia. Jadi dia tak kahwin. Dan dia kata, adakah aku ini layak ke syurga? Okay, ini jawapan yang diberi oleh Waliullah Ta'ala. Kata Hasan Basri, belum sampai lagi kamu ke puncak syurga. Tak layak lagi masuk syurga. Walaupun hang basuh kencing berak dia. Sebab, semasa hang kecil dulu dia basuh kencing berak hang, dia mengharap kepada Allah waktu hang kecil dulu ni. Dia mengharap hang anak dia ni yang dia duk jaga dari kecil ni jadi seorang pemimpin, jadi seorang khalifah Allah, jadi manusia yang berguna. Panjangkanlah umur anak dia. Bahagiakanlah anak dia. Seorang mak bapak, tak ada satu pun mak bapak yang mana anak dia lahir tu dia doa, jadilah anakku pembunuh, jadilah anak aku perompak, jadilah anakku pezina. Tak. Ataupun matikanlah anak aku ni cepat-cepat. Aku tak larat nak bela, aku tak ada duit nak beli susu. Tak. Tapi kata Hasan Basri, hang jaga ayah hang. Hang basuh kencing berak dia. Hang yang mengharap, tak lama dah nak mati dah. Sok mati lega lah. Aku nak kahwin pun boleh kahwin. Hang jaga ayah hang. Hang mengharap dia mati cepat. Itu perbezaan. Itu beza dia. Dia kata, betul dia. Dia memang tiap hari. Dia tengok, bila dia bangkit tidur, dia tengok perut ayah dia tu naik turun. Ingatkan mati dah, tak mati lagi. Basuh berak pula. Itu aib kamu. Kata Hasan Basri, tukar balik niat kamu. Kembali balik bertaubat pada Allah. Dan jangan sesekali kamu menceritakan ia kepada siapa-siapa pun. Sebab dia kata cantik dah. Dia duk bagi mandi ayah tu, duk basuh berak kencing tu. Tapi dalam hati dia mengharap agar ayah tu cepat mati. Bila lah tuan ni nak mati, aku ni dah tak larat lah nak bekerja. Allah, apa yang Allah Ta'ala bagi itu adalah satu ujian. Macam Allah Ta'ala sebut, badai. Badai, ombak yang besar yang datang di sekeliling kamu. Jikalau perahu kamu kecil, kalau kamu tak pandai berenang, maka carilah Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nescaya dia akan hantar perahu yang besar.
seluas-luas perahu. Seperti mana dia bukakan hati kita seluas-luasnya untuk menerima segala ujian Allah Ta'ala yang diturunkan kepada kita, dicampakkan ke dalam hati kita. Kita redha, Alhamdulillah. Ini untukku, ya Allah. Aku berhak kerana aku hambamu. Aku hina, engkau mulia, ya Allah. Sembang dengan Allah. Sembang dengan Allah. Dia kata Hasan Basri kata, jaga aib, jangan cerita dekat orang. Kerana Allah paling benci orang yang suka buka aib dia sendiri. Allah benci. Allah Ta'ala tak suka. Dah aku tutup. Hang tak sesuatu lah dekat orang. Segala keburukan hang, jangan buka. Sebab tu, saya pernah baca kisah seorang sahabat Rasulullah. Dia jumpa dengan Rasulullah. Waktu tu apabila selesai sembahyang Zuhur. Selalu berjemaah di Masjid Nabawi dengan Rasulullah. Hari tu dia lepas sembahyang Zuhur dia kata, ya Rasulullah nak cerita sikit ni. Rasulullah kata, apa dia? Kita kemarin waktu balik daripada Aisyah, malam lah. Balik daripada Aisyah. Dia kata, aku nampak seorang perempuan yang sedang berjalan di pinggiran kampung lah. Dia kata, perempuan tu cantik sangat. Dia kata, aku kenal dia, dia kenal aku. Kenal. Kemudian bila aku mendekati dia, dia merelakan. Aku pegang tangan dia. Aku peluk dia, aku cium dia. Lantas Rasulullah tutup telinga. Rasulullah tak mau dengar. Dia macam dia nak cerita, itu ayat tu. Lepas tu hari ni aku rasa menyesal, ya Rasulullah. Aku rasa aku dah buat dosa ni. Aku telah menghampiri zina. Lepas tu Rasulullah kata, tadi hang sembahyang dengan kami kan? Rasulullah tanya dia, tadi hang sembahyang dengan kami kan? Ya, hang minta ampun pada Allah. Aku minta ampun pada Allah. Aku bertaubat pada Allah. Jangan cerita dah, kata Rasulullah. Jangan cerita dah. Yang hendak minta ampun pada Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan. Bersangka baik dengan Allah, Allah sedang mengampunkan dosa-dosa kamu. Jangan cerita dah perbuatan tu kepada orang lain. Takut orang lain teringin Nabi peluk membantu pula. Jangan cerita dah. Sudah tu sudah. Sebab tu Rasulullah tak mendengar. Tu macam Rasulullah serta yang seorang perempuan yang melakukan zina tu, dia jumpa Rasulullah. Dia habaq dia sedang mengandung anak zina. Rasulullah kata, pergi balik dulu, hang duk mengandung tu. Balik beli beranak dulu. Sebenarnya ada satu kata-kata yang tersirat dan tersurat di sebalik Rasulullah kata, pergi balik. Maksud dia, hampir bertaubat lah. Aku tak mau nak kejam hang. Hampir bertaubat. Perempuan tu pergi sampai beranak, dia main bawa anak. Dia harap ni dia hasil anak zina aku dah keluar mai dah. Apa yang patut hamba buatlah pada aku. Rasulullah kata, pergi balik. Tu maksud Rasulullah tu, bertaubatlah pada Allah. Tak usah minta dia qisas. Bila hang taubat pada Allah, Allah terima. Taubatlah. Pergilah balik. Pergi balik bagi susu dia aku. Dia bagi susu lepas 2 tahun. Dia tak teringat lagi, dia mai juga jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tak boleh hidup dengan dosa ni. Hukumlah aku. Masa tu baru Rasulullah hukum dia. Kalau nak ikut Rasulullah, tak mahu sebenarnya. Rasulullah tak mahu nak menghukum dengan sewenang-wenangnya. Dan Rasulullah tak bagi pembantu cerita sikit pun tentang maksiat yang dia buat. Tutup aib kamu. Sebab Allah pun tutup aib kita orang. Wahai manusia, sampai bilakah engkau memujuk, engkau mengejar dunia, padahal ia akan segera binasa. Kita hambat benda yang kita nak tinggal. Kita kejar benda yang kita nak tinggal. Benda tu nak rosak. Engkau mengenepikan akhirat sedangkan ia adalah kekal. Alhamdulillah, orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu ini akan memandang akhirat. Wal-akhirat wal-ula. Akhirat itu yang lebih utama. Wahai manusia, kalaupun penduduk langit dan bumi meminta ampun untuk engkau, sepatutnya engkau menangisi dosa-dosamu kerana engkau tidak tahu bila engkau akan menemui aku. Maksudnya mati. Sekalipun penduduk langit dan bumi minta ampun bagi pihak kita kepada Allah Ta'ala, nescaya kita takkan diampunkan. Sebab kita kena minta. Kita yang nak jumpa dengan Allah. Kita tak boleh minta wakil. Kita kena minta sendiri. Wahai Musa bin Imran. Tengok. Tiba-tiba dalam hadis kursi ni dia panggil Musa bin Imran. Musa bin Imran ni siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kan Allah Ta'ala boleh berbicara dengan Nabi Allah Musa
Takallamallahu Musa taklima. Secara terus. Tanpa menggunakan perantaraan malaikat Jibril. Apa kata Allah? Dengarkanlah apa yang akan aku katakan. Kebenaranlah yang akan ku katakan. Sesungguhnya lah tidak beriman seorang hamba kepadaku sebelum manusia aman daripada kejahatannya. Penginayaannya, tipu dayanya, acumannya, penindasannya, dan kedengkiannya. Wahai manusia, katakanlah kebenaran yang datang daripada Tuhanmu. Sesiapa yang percaya dan setuju, maka berimanlah ia. Dan sesiapa yang tidak setuju, biarkanlah ia kufur. Kata penutup daripada Allah cukup indah untuk kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, takkan beriman seseorang hamba aku, takkan aman dia, takkan dinamakan beriman seseorang manusia itu selagi tak aman dalam diri dia. Maksud dia tak aman selagi ada di dalam diri dia sifat-sifat kejahatan yang mana kejahatan itu merupakan penganiayaan. Maksud penganiayaan ni kezaliman. Dia pernah menzalimi ataupun dia masih bercita-cita untuk menzalimi orang. Dia rasa tak suka tengok orang tu lebih daripada dia. Dia cari satu helah untuk nak bagi kaum tu binasa, untuk nak bagi kaum tu jatuh bila tengok kaum tu bangun, untuk nak bagi kaum tu menderita bila tengok kaum tu bahagia, untuk nak bagi kaum tu jatuh miskin bila tengok kaum tu kaya. Selagi itu tak dinamakan mereka itu beriman. Selagi dalam hati dia masih ada perasaan untuk menganiayai orang. Maksud dia menzalimi ataupun tipu daya. Ini tipu daya syaitan. Cari helah. Cari helah nak buat macam mana. Dan kemudian kata acuman. Maksud acuman ni adu domba. Buat cerita. Yang dia tak kata. Kita kata dia kata. Yang orang tak kata kat dia. Kita kata orang kata kat dia. Penindasan. Penindasan ini berlaku ketidakadilan di dalam satu-satu tindakan. Maka berlakulah tertindasnya. Dan kedengkian, hasad dengki. Dalam diri. Selagi ada sifat-sifat ini, maka orang itu tidak dinamakan lagi beriman. Sebab kata Allah Ta'ala, siapa yang percaya yang dan setuju dengan aku, itulah orang beriman. Maksud apa yang dikatakan percaya dan setuju ni? Kita percaya pada Allah. Kita setuju dengan apa yang Allah Ta'ala buat. Setuju ni, redha. Redha. Aku redha, tak apalah nak buat macam mana. Kata-katalah ditakdirkan. Ditakdirkan kita ni satu hari nanti kehilangan sebahagian daripada anggota badan. Contoh. Kita sakit. Kencing manis. Kita kata kena potong kaki. Memanglah jasad yang kita main secara sempurna. Tiba-tiba nak balik. Kaki balik dulu. Siapa nak boleh terima kan? Nak pujuk hati ni. Dia punya. Dia ambil balik lah. Awak kawan tu lagi teruk sakit lagi lama pada aku. Pasal apa dia tak kena potong? Pasal apa aku baru disahkan sakit? Pasal apa aku kena potong? Kamu Allah pilih. Allah sayang sangat dekat kamu. Maka Allah ambil kaki dulu pun tak apa. Untuk hadir ke pangkuan dia lebih cepat. Maka dia tinggal jasad. Untuk terus beramal. Dia punya sayang dia ambil kaki dulu. Dapat kaki sebelah pun tak apa. Sebab apa? Fikirkan tentang kebaikan. Redha dengan perbuatan Allah Ta'ala. Setuju dengan Allah. Berimanlah dia kata Allah. Kena pandai pujuk hati mata tengah-tengah terang, tiba-tiba buta. Mana pergi penglihatan aku, ya Allah. Aku telah hilang warna. Merah, putih, hijau, kuning. Aku telah hilang warna tu. Aku hanya ada satu warna saja, hitam. Mana pergi Allah sayang, Allah kasih pada pandangan kamu. Maka Allah ambil terlebih dahulu untuk hadir ke pangkuan Allah. Kerana pahala sebiji mata itu lebih baik daripada 500 tahun beramal soleh. Allah ambil awal, Allah sayang sangat. Kena setuju dengan Allah. Kan? Alhamdulillah. Kena bersetuju dengan Allah. Jadi dia kata, dan siapa yang tak setuju, biarlah dia kufur. Siapa yang tak suka, Allah Ta'ala kata, pergi kat dia lah. Duk keriau sangat, tak larat nak pujuk dah. Yang ni Allah buat, Allah bagi. Dah awak lagu tu, awak lagu ni, awak lagu tu. Kata Allah Ta'ala, biarkanlah dia terus kufur. Kita dah pujuk dah bagi nasihat dah. Dia kata macam-macam dah, tapi dia tak mau dengar. Biarkan dia di dalam
kekufuran dia. Indah bahasa Allah. Ha? Indah benar bahasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca tu semua kena pada diri kita, no? Diri kita yang serba kekurangan, yang banyak benda yang tak kena ni. Wallahu a'lamu bis. InsyaAllah, nah, selesai sudah hadis kursi. Satu hadis, satu nasihat yang indah daripada Allah untuk makhluk yang hina seperti kita. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan. Ada siapa nak tanya sedikit sebanyak yang mampu saya jawab. InsyaAllah. Silakan kalau ada apa-apa nak tanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaflah wabarakatuh. hari-hari dia bertanya sebab saya Alhamdulillah. Kak orang yang Sarimah tak jahil perlu minta kan. maaf nah. Kak Ah, Sarimah tak perlu minta maaf sebab Kak Sarimah bawa satu rahmat kepada sahabat ketika mana Kak terima Sarimah kasih. bertanya. Nah, ya Ustazah silakan. ada beberapa soalan lah. Macam tadi kita kata kita kena tutup aib kita kan. Dan kadang-kadang kita tutuplah dulu, biasalah mudah kan pakai skirt ke tali halus ni semualah. Tapi ada kawan yang jumpa lama dia akan kata, "Oi, yang ni dulu pakai macam tu." Dia macam seolah-olah ungkitlah balik. Oh, dulu yang Ya. ni pakai macam tu kan. So kita Hmm. ni cuba untuk tutup Malu. Ya. keaiban tu, tapi dia akan cerita, "Oh lah, ni tu Hmm. dia tutup habis dulu pakai gini-gini." Dan lagi Hmm. satu macam ujian ni kan. Hmm. Kita selalu kata kita redha lah. Sebab Ya. kita tengok orang lain ujian dia lagi hebat daripada kita. Hmm. Tapi boleh ke kita ni berdoa, "Ya Allah, tolong jangan uji aku lagi. Hmm. Sebab aku takut. Sebab aku takut. Aku tak mampu." Bolehkah kita doa, "Jangan uji aku lagi, ya Allah. Sebab aku rasa sedangkan kita redha. Kita tengok orang jauh hebat ujian dia. Tapi dengan apa yang kita kena, kita rasa kita tak sanggup. Adakah kita ni hamba yang tak bersyukur?" Baik. Terima kasih Kak Sarimah. Satu soalan yang sungguh menyentuh hati. Ya. Apa yang Kak Sarimah cerita, apa yang Kak Sarimah tanya, rasa-rasanya sebahagian besar sahabat-sahabat kita juga terpalit ataupun pernah duduk dalam keadaan yang sama. Ya. Ketika mana kita berhijrah kepada Allah, walhal kita ada sejarah yang telah lalu. Semua waktu kita jahil, kita mengenakan pakaian yang sedemikian. Bila mai kepada kita dah reti, kita berhijrah kepada Allah. Ada juga di kalangan sahabat yang menyebut aib kita yang telah lalu. Betapa malunya kita, malu terutama pada Allah. Kita dah mengaku bertaubat. Jangan disebut-sebut lagi aib kita. Seandainya Allah Ta'ala hantar mai seorang kawan menyebut-nyebut keaiban kita, keburukan kita. Subhanallah, malunya bukan kepala. Sesungguhnya sahabat yang sedang menyebut aib kita yang telah lalu itu adalah sedang memberi rimah kepada kita, mengumpat keji kepada kita, memberi pahala kepada kita. Dia kutuk kita, dia sebut aib kita, apa kebaikan dia bagi dekat kita. Percuma kita dapat. Tengok dia tu dulu. Bukan mau pipis mayang apa. Orang pun tak mau. Bila nak dapat kesederhana. Baguslah ni hang mau dah no. Dulu sakan hang ni. Sebenarnya dia sedang memberi kebaikan dia. Dekat kita. Dia sedang mengambil aib kita yang dulu dah tu. Letak di atas kepala dia. Itu dia. Itu yang pertamanya. Okey, yang keduanya berkenaan dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kita redha. Sebagai hamba yang lemah, kita memang, kalau bagi wanita ni, air mata adalah senjata, no? Teman dia. Dia melahirkan rasa gembira melalui air mata dia, sedih melalui air mata dia. Itu saja yang dia ada. Bolehkah dia mohon pada Allah, "Ya Allah, jangan uji aku sesuatu yang aku tak sanggup." Boleh.
Boleh kita mohon pada Allah, ya Allah, aku tahu sedikit sangat Allah jentik hati kita. Allah uji, Allah usik sikit satu cubitan sayang. Tapi kita hamba lemah. Ketika mana kita tak mampu, kita mohon pada Allah, ya Allah, jangan uji aku lebih-lebih, ya Allah. Aku tak mampu. Kita kata pada Allah. Kita rasa kita tak mampu. Kata Allah, engkau mampu. Sebab tu aku bagi kepada engkau. Engkau mampu. Aku pilih engkau untuk menerima ujian ni. Kita rasa beratnya Allah. Beratnya ya Allah. Allah Ta'ala telah mensucikan dosa-dosa kita. No? Banyaknya dosa kita ni. Dengan cara Allah Ta'ala bagi ujian ni. Kifaratkanlah dosaku. Maksud kifaratnya, hapuskanlah seluruh dosa-dosa kita. Untuk watawafana ma'al abror. Untuk kita dimatikan sebagai orang yang abror. Orang yang paling baik. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan ujian. Kita menangis pada Allah. Merayu kan saya kata. Biar kita hilang seluruh dunia dan isinya. Asalkan ada Allah di hati. Kekayaan yang paling unggul dan paling jitu. Apabila kita ada Allah di hati. Panggil dia. Seru dia. Dia suka sangat dengar. Panggil Allah dengan tangisan. Seru Allah dengan rintihan. Allah, ya Allah. Ini untuk akukah ya Allah? Rasa beratnya ya Allah. Allah kata tak berat. Aku tahu kamu hebat. Maka kamu bawalah. Kamu pikullah. Nah, boleh tak kalau kita kongsikan dengan kawan? Rasa sedih kita. Boleh. Tak salah. Boleh. Kita share selagi mana sahabat itu mahu mengajak kita ke jalan Allah. Tapi kalau ada juga kawan-kawan yang kita mengadu dekat dia. Dia macam nak tepuk tangan padan dengan muka. Kena. Macam tu bukan dia kawan. Dalam hidup kena pandai memilih sahabat. Kalau sahabat baik, maka baiklah perolehannya. Kalau sahabat tak baik, maka sakitlah hati kita. Wallahualam. Terima kasih Kak Sarima. Terus kuat kerana Allah. Terus kuat kerana Allah. InsyaAllah. Hasil yang indah. Okay. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Saya Dayang Mastura. Ya, silakan. Nak tanya Ustazah ya, sebab saya pernah, adakah dikira membuka aib apabila kita bercerita masalah adik-beradik, keaiban adik-beradik kepada Ustaz apabila kita nak merujuk? Adakah ia cara yang betul atau tidak? Baik. Terima kasih, Adakah dikira membuka keaiban bila kita cerita pada Ustaz? Baik. Allah Ta'ala sebut, bertanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu tak tahu. Kita ada masalah adik-beradik, ahli keluarga kita. Jadi, apabila kita nak menyelesaikan masalah tu, kita kena cerita kepada orang yang lebih tahu. Kita tak tahu macam mana cara nak selesaikan. Jadi, kita kena cari ahli zikri. Orang yang lebih tahu. Macam mana nak menyelesaikan permasalahan itu. Tapi kalau nak tanya dia, nak kena cerita dari A to Z. Baru boleh tanya. Kan? Adakah aib yang kita buka dan kita cerita? Bukan nak cerita, nak buka aib ni. Nak cerita keadaan masalah ni jadi macam ni dengan sikap adik-beradik yang ni. Lagu ni. Adalah untuk membuka satu jalan agar orang yang kita tanya tu faham. Betul. Baru dia boleh nak tolong selesai. Itu tidak dikirakan sebagai aib. Itu tidak dikirakan sebagai aib. Ya, itu terima kasih. Mencari jalan penyelesaian. Alhamdulillah. Baik, saya nak tanya. Nama apa? Dayang Mastura. Ya. Saya daripada Sabah. Saya dah berhijrah ke sini. Ya ke? Ya, alhamdulillah. Selamat datang. Assalamualaikum. Ya, Ustazah. Saya suka ceramah Ustazah. Banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak memberi saya hidayah di sini. Alhamdulillah ya Allah. Allah yang memberi hidayah. Hidayah milik Allah. Bahagia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Ana, silakan. Kak Ana pun tak pandailah nak tanya sebab soalan Kak Ana pun macam orang kata berkenaan dengan ni lah. Macam kita dengar ceramah,
kita buka macam kuat lah bagi orang dengar, jiran-jiran dengar ke. Berdosa dah Ustazah. Kita bagi ceramah Okey. Bagi orang dengar. Adakah Baik, riak? baik. Terima kasih Kak Ana. Okey. Kita buka ceramah dengan niat nak bagi orang dengar. Tetapi bagi orang yang mendengar, dia jadi satu benda yang sakit. Tak boleh. Itu tak boleh. Nah, sebab apa? Sebab mungkin mengganggu ketenteraman dia. Apalah duk buka ceramah kadang-kadang. Kita niat kita lain. Niat kita baik. Kita rasa kita suka dengar ceramah. Ustaz ni. Kita buka kuat-kuat. Sementara jiran kita kata, tu je dia nak tunjuk dah kat orang. Itu boleh menimbulkan fitnah. Maka lebih baik kita buka untuk diri kita sahaja. Nah, jangan sampai mengganggu ketenteraman jiran kita. Kalau kita duduk dalam rumah sekalipun, kita suka dengar ceramah. Sementara ahli keluarga kita, dia pun tak suka, dia pun duduk tengok TV. Kita duduk di belakang hari, kita buka ceramah, pam. Kita mengganggu ketenteraman dia. Hampa duduk tengok TV, lagu tu, duduk orang. Cuba main dengar ceramah. Tak boleh. Kita buka untuk diri kita saja ketika mana kita tak mendapat persetujuan daripada orang lain. Dibimbangi perbuatan kita itu boleh mendatangkan fitnah. Maksud fitnah ni orang marah. Orang marah. Jadi jangan. Tapi kalau jiran tu kata, buka lah bagi darah sikit. Boleh kami tumpang dengar sama. Terbaik. Terbaik Kak Ana. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Allah ya Allah. Okey. Habis dah Kak? Okey, kalau habis saya mohon ampun dan maaf. Ya. Ada lagi Kak? Tanya Fila Ustazah boleh kot no? Sila insya-Allah. Ustazah saya nak tanya berkenaan dengan aib juga. Okey, kalau antara aib dengan keburukan antara aib ni berkenaan dengan jenayah lah kan. Contoh dia berselindung aib dia, jenayah dia tu, keburukan dia tu dengan aib lah. Contoh macam dia tak bagi orang buka jenayah dia lah. Contoh dia berselindung di sebalik aib tu lah. Macam mana Ustazah? Tanya soalan. Dia ni memang ada keburukan lah kan. Tapi macam berselindung aib dia tu, dia nak selindung aib dia tu. Boleh tak kita bongkarkan aib dia tu? Okey, baik. Boleh tak kita bongkarkan keaiban seseorang itu? Kalau kita nak melakukan keadilan, harus dibongkarkan. Harus dibongkarkan. Kena bongkar lah. Bila kita nak menegakkan keadilan untuk diadili sekian perbuatan. Contoh kata dia pernah mencuri. Atau dia pernah merogol. Atau dia pernah mengumpat keji. Dia pernah memfitnah. Ketika mana keadilan hendak didirikan, maka boleh harus dibukakan keaiban itu di hadapan khalayak sekalipun kerana keadilan sedang ditegakkan. Harus. Okey. Masa tu orang pakat cerita lah. Pakat cerita tentang keaiban dia. Sebab apa? Sebab keadilan hendak didirikan. Ni jadi isu negara lah. No? Kan macam orang bongkar. Orang ni cerita. Maka akan terbongkar ketika mana keadilan hendak ditegakkan. Dan kita pula kita tahu dia buat aib tu. Kita tahu dia buat dosa tu. Maka kita menjadi saksi. Boleh tak kita nak pergi cerita? Boleh. Apabila kita nyata, kita tahu dengan sebenar-benarnya, maka boleh kita bercerita agar keadilan dapat ditegakkan. Boleh. Hukumnya. Lagi satu Ustazah berkenaan macam kita ni duduk cari-cari pula lah info lah apa semua kan. Kita duk korek dah contoh macam tu lah kan. Kita ambil tahulah. Kira ada maksud kita kira soalan saya kan, boleh kalau kita bersikap macam tu Ustazah, kita nak ambil tahu aib orang lah. Maksudnya bukan kita nak tahu aib dia, kita nak tahu jalan cerita tu kan. Macam mana? Boleh kalau Ustazah? Okey, kalau kita cari, itu nama dia tabayun. Kita nak tahu perkara tu sahih, benar ataupun tidak. Kita kena tahu dulu betul-betul jalan cerita dari A to Z, baru kita nak boleh nyatakan. Kalau kata orang cakap ni, dah, aku dah tahu dah macam ni. Jadi boleh tak kalau kita kata nak korek? Kita boleh korek rahsia sebab kita nak tahu secara sahih. Boleh.
Nah, tapi kalau kata kita duk dengar cerita orang saja, kita buat cerita, kita dengar cerita orang, ambil model orang tu kita pergi buat cerita. Yang tu tak boleh. Tapi kita kaji, kita selidik dulu. Tu yang kata tabayun tu. Betul ke begini. Aku nak kena tahu. Biar aku tahu daripada mulut orang sendiri ke atau daripada sumber-sumber yang sahih. Bukan nak ambil tahu terfikiran orang. Tak. Tapi nak tahu secara tabayun dengan sebenar-benar. Maka baru boleh kita percaya dan mengambil tindakan. Maka tak menjadi salah. Dan kita nak bagi hati senang. Tahu dah cerita. Nah, orang duk kata begini-begini. Kita tahulah dah. Okey? Maka itu tak menjadi salah. Allahuakbar. Okey, baik Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Okey nah. Okey. Kalau tak ada apa, saya sudah dulu insyaAllah. Esok kita bersyama'il Muhammadiyah. InsyaAllah nah. Alangkah indahnya hidup ini. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindunya ya Allah, rindu sesungguh-sungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل